Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, very good morning. So, hari ini kita bersama dalam ROF ataupun Research on Friday, Pusat Pengajian Seni. Seperti yang sebelum-sebelum ini, uh, program ni adalah untuk berkongsi berkongsi ilmu dan penyelidikan-penyelidikan daripada rakan-rakan kita, para penyelidik untuk sama-sama kita tahu ilmu-ilmu yang baru. Okay. So program ini akan ada dua sesi, satu sesi pembentangan daripada pembentang dan yang keduanya akan ada sesi Q&A, tapi bukan Q&A secara live lah. Tuan-puan boleh menulis soalan-soalan di ruangan chat dan juga kalau di Facebook boleh tulis di ruangan komen. Setelah selesai pembentangan, nanti kita akan baca soalan-soalan. Okey? Jelas ya? So, jadi saya perkenalkan terlebih dahulu pembentang kita untuk hari ini, iaitu Tuan Nur Rafizal bin Baharul Rozi, yang mesra dipanggil dengan panggilan Rafizal ataupun Rizal, yang berasal daripada Teluk Kumbar, tak jauh Teluk Kumbar je. So, telah mendapat pendidikan awal dekat Sekolah Kebangsaan Sri Bayu. So, sekolah menengah pun tak jauh, tak lari jauh, dekat Teluk Kumbar lagi. So, then dia teruskan Form 6 pun dekat Teluk Kumbar juga. So, dia memang anak jati Teluk Kumbar lah. Selain itu, beliau telah bergraduasi dalam Ijazah Sarjana Muda Seni Halus, kemudian dalam Kursusan Lakonan dan Pengarahan Universiti Sains Malaysia pada tahun 2018. Berdasarkan minatnya terhadap seni persembahan yang mendalam, beliau melanjutkan lagi pelajaran dan berjaya menamatkan Ijazah Sarjana Sastra dalam bidang drama dan teater dari USM juga pada tahun 2002, tahun lepas lah. Beliau juga mempunyai pengalaman hampir 6 tahun, bermula 2017 hingga 2022 dalam dunia pendidikan sebagai guru sandaran tidak terlatih atau disebut sebagai GSTT, dan turut menjadi pensyarah sambilan dalam bahagian drama dan teater di School of Art USM. Okay, ataupun Pusat Pengajian Seni lah. So, berdasarkan latihan dan kepakaran yang meluas, So, Rizal telah mengasah kemahiran dalam bidang lakonan, pengarahan dan pelbagai aspek pemikiran teater, termasuk juga dalam bidang tarian tradisional Melayu. Dedikasi dan bakat beliau juga membolehkan beliau kekal aktif dalam bidang seni persembahan sejak di bangku sekolah sehingga hari ini. So, itu sebuah sedikit tentang kita punya pembentang hari ini. Okay. So, saya beritahu teruslah tajuk research yang akan dikongsikan oleh Saudara Rafizal, iaitu pemilihan dan penggunaan reka bentuk kostum dalam persembahan Borea di Pulau Pinang. Sekadar suka-suka, inovasi atau kreativiti. So, jadi mungkin sebelum kita mula, Tuan Rafizal ada nak katakan apa-apa sebelum kita mula? Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi. Mendengarkan suara saya? Encik? Boleh, boleh. Okey, clear? Okey. Okey, clear? Okey. Okey, Dr. Azrul? Dengar clear? Okey. Jadi terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Pusat Pengajian Seni USM kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi ilmu pengetahuan tentang hasil kajian yang telah saya lakukan ini dalam Research of Friday ataupun kita panggil sebagai ROF untuk sesi kali ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kerana memberi kesempatan untuk saya membicarakan mengenai topik yang menarik untuk dikongsikan, iaitu pemilihan dan penggunaan reka bentuk kostum dalam persembahan Borea di Pulau Pinang sekadar suka-suka, inovasi ataupun kreativiti. Itu adalah sesi pengenalan daripada saya lah. Jadi benarkan saya untuk mulakanlah share saya punya slide pada hari ini. Silakan, silakan. Okay. Boleh nampakkan slide saya, Dr. Azrul? Boleh, boleh.
Okey. Tajuk saya adalah pemilihan dan penggunaan reka bentuk kostum dalam persembahan Borea di Pulau Pinang, sekadar suka-suka, inovasi ataupun kreativiti. Okey, sebelum saya memulakan sesi orang kata talk ataupun membahaskan tentang lebih mendalam tentang kostum Borea, jadi saya ingin ceritakan sedikitlah tentang pengalaman saya dalam persembahan Borea. Jadi pengalaman saya dalam persembahan Borea bermula saya berada di tingkatan 5 pada tahun 2011, hampir 12 tahun. Jadi saya mula melibatkan diri secara langsung untuk kali pertama dengan menyertai kumpulan Borea Angkatan Budayasari yang diasaskan oleh Puan Zaini ataupun Kak Zaini dalam pertandingan Festival Borea Satu Malaysia pada tahun 2011 di Kampung Seronok, Bayan Lepas, Pulau Pinang. Jadi kumpulan kami memenangi johan keseluruhan serta memenangi orang kata anugerah kostum terbaik. Seperti anda dapat lihat gambar yang saya bulatkan itu adalah ketika saya berada di tingkatan 5 lah, 2011. Okey. Jadi bermula daripada saat itu juga saya mula mengenali beberapa kumpulan Borea di Pulau Pinang seperti kumpulan Borea Omara, Borea Wawasan, Borea Kombinasi dan lain-lain lagi. Malah saya juga sering terlibat dalam kerjasama antara kumpulan-kumpulan Borea di Pulau Pinang secara langsung ataupun secara tidak langsung. Dan oleh sebab itu jugalah apabila saya sambung belajar di peringkat degree maupun peringkat master, saya berhasrat untuk melakukan kajian tentang Borea secara orang kata teknikal maupun praktikal dengan menggabungkan teori dan ilmu pengetahuan seni persembahan. Okay, ini adalah sedikit pengenalan tentang Borea. Okay, di mana Borea sebenarnya dibawa masuk oleh kumpulan pekerja India melalui British East India Company ke Pulau Pinang pada abad ke-19. Jadi permulaan Borea banyak dikaitkan dengan peristiwa di Karbala dengan pemahaman Syiah iaitu peristiwa pembunuhan Sayyidina Hussein dan akhirnya perubahan masa dan sekatan terhadap penyebaran Syiah tersebut menyebabkan masyarakat mengambil bentuk baharu termasuklah orang kata kostum itu sendiri di mana pemilihan dan penggunaan kostum turut berubah pada setiap peringkat dalam abad ke-19 hingga abad ke-21 iaitu pada masa kini. Jadi inovasi yang saya cuba membincangkan adalah di mana proses bagaimana mereka mengembangkan dan mereka menambah baik kostum sedia ada agar kelihatan baharu. Dan kreativiti adalah tindakan bagaimana mereka menghasilkan kostum yang baharu dan unik. Jadi setiap orang kata pemakaian mempunyai tujuan tertentu, mempunyai inovasi yang tersendiri dan kreativiti. Jadi saya tidak mahu memanjangkan tentang sejarah ini sebab nanti ada kaitan antara kostum dengan sejarahnya. Okey, secara langsung sebenarnya kita semua tahu bahawa Borea sudah menjadi simbolik kepada negeri Pulau Pinang di tanah Melayu ataupun sekarang kita panggil Malaysia sejak zaman penjajahan British, Jepun sehingga kini. Jadi merujuk slide ini, walau bagaimanapun terdapat kesan yang dihadapi kepada Borea di mana perkembangan zaman itu sendiri menyebabkan Borea turut dikatakan mengalami era cabaran sehingga berlakunya evolusi tersendiri. Hal ini menyebabkan ia diubah suai mengikut cita rasa dan budaya komuniti tempatan. Malah perubahan yang berlaku pada hari ini sebenarnya untuk menarik lebih ramai penonton untuk datang melihat persembahan Borea itu sendiri. Okey. Seterusnya, ini menunjukkan carta struktur dalam seni persembahan di mana dalam persembahan Borea kita mempunyai 2 segmen, kita mempunyai 5 elemen dan kita mempunyai 4 komponen. Okey. Untuk 5 elemen adalah lakonan sketsa, nyanyian, tarian, muzik dan kostum. Di mana untuk segmen pertama Borea melakukan lakonan sketsa
Apabila tamatnya segmen pertama, mereka akan continue ataupun bersambung dengan segmen yang kedua yang melibatkan nyanyian, tarian, muzik serta kostum. Okay, dan kita punya 4 komponen ataupun penghibur ataupun kita panggil sebagai pelaku, iaitu pelakon, seller merupakan para penari, kemudian tukang karang adalah penyanyi utama dan pemuzik. Jadi sebenarnya seperti yang dijelaskan tadi, elemen kostum ini melibatkan segmen pertama dan juga segmen kedua yang melibatkan semua kostum. Oleh itu, kostum boria berperanan penting kepada pelakon sketsa, tukang karang, seller dan pemuzik dalam persembahan boria untuk memperkenalkan dan menggambarkan, meletakkan watak dalam sesuatu era, zaman ataupun tempat mengikut konteks dan konsep persembahan. Jadi terdapat banyaklah perubahan yang berlaku melibatkan kostum boria semasa abad ke-19, 20, 21 di mana setiap abad berikut dipecahkan kepada 3 fasa, iaitu peringkat awal, peringkat pertengahan dan peringkat akhir. Nanti saya akan terangkanlah bagaimana pecahan-pecahan itu mereka menggunakan kostum itu bertujuan untuk apa? Kenapa mereka pakai begitu? Okey. Saya teruskan lagi. Okey, untuk kaedah yang saya lakukan, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan melibatkan 2 instrumen sahaja, iaitu temubual dan pemerhatian. Malah saya juga melibatkan sorotan literatur ataupun pembacaan daripada kajian-kajian lepas. Jadi pada permulaannya saya menemui salah seorang pegawai Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Pulau Pinang untuk mendapatkan senarai kumpulan boria yang terdapat di Pulau Pinang, dan hanya 4 sahaja sampel yang saya pilih kerana menepati kriteria yang ditetapkan oleh saya, iaitu kumpulan boria kombinasi yang diasaskan oleh Encik Said Akil, kemudian kumpulan boria wawasan yang diasaskan oleh Encik Gibran. Kemudian kumpulan ketiga iaitu kumpulan boria Omara yang diasaskan oleh Encik Omara sendiri. Dan kumpulan yang keempat adalah kumpulan Angkatan Budaya Sari yang diasaskan oleh Puan Zaini. Okey. Okey, berikut adalah proses kaedah pengkajian yang saya melibatkan mengenai pasti isu, kemudian sorotan literatur, kemudian saya munculkan penyertaan masalah, kemudian saya create persoalan dan objektif kajian, menentukan lokasi kajian dan pensampaian, kemudian mereka bentuk kajian mengikut peningkatan kualitatif yang dipecahkan kepada 2 instrumen, iaitu temubual dan pemerhatian. Temubual melibatkan kepelbagaian soalan lah berkait dengan kostum dan faktor persekitarannya, manakala pemerhatian melibatkan NES, iaitu proses persembahan. Jadi saya mengumpul dan analisis, kemudian saya menulis laporan dan dapatan kesimpulan serta cadangan yang dihasilkan oleh saya sendiri. Okey, seterusnya adalah proses mengumpul analisis data, di mana temubual yang saya katakan tadi, temubual adalah soalan berkaitan dengan boria, kostum, dan melibatkan faktor persekitaran seperti ekonomi, politik, sosial masyarakat. Dan pemerhatian melibatkan 2, iaitu pra-persembahan dan pementasan sebenar. Okey. Okey, berikut adalah pemerhatian, di mana pemerhatian dilakukan setiap kumpulan boria yang terdiri daripada 4 kumpulan melibatkan NES ataupun proses persembahan yang dipecahkan kepada pra-persembahan dan pementasan sebenar sahaja. Okey, ini adalah kerangka konseptual yang diguna pakai oleh saya, yang diambil dan diubah suai daripada teori persembahan oleh Richard Shatner pada tahun 1985 dengan melibatkan faktor persekitaran yang dipecahkan kepada 3, ekonomi, politik dan sosial masyarakat.
Manakala lapisan yang kedua adalah nest, iaitu proses persembahan, dipecahkan ataupun diguna pakai adalah dua, iaitu pra persembahan dan pementasan yang sebenar. Manakala lapisan yang paling dalam iaitu kostum boreal, iaitu melibatkan aspek dalam kostum seperti rekaan, warna, fabric, tekstur, potongan, kemasan dan aksesori pelengkap gaya. Jadi untuk aspek dalam kostum ini saya mengambil berdasarkan sorotan literatur lah daripada pengkaji-pengkaji yang lepas. Okey. Seterusnya saya terus kepada abad dalam ke-19. Jadi berdasarkan paparan di skrin menunjukkan jadual ataupun jadual perubahan kostum dalam abad ke-19 yang dipecahkan kepada 3, iaitu peringkat awal, pertengahan dan akhir. Untuk peringkat awal dalam abad ini, mereka menggunakan kostum ataupun pakaian tikar yang melibatkan pelakon dan penyanyi untuk menggambarkan kesengsaraan hidup mereka. Faktor persekitaran yang terlibat adalah sosial, budaya dan agama, kerana seperti kita sedia maklum bahawa Boreal ni permulaannya adalah amalan Syiah. Jadi pakaian pakaian tikar ini adalah menggambarkan kesengsaraan hidup mereka untuk menggambarkan kesengsaraan di Karbala. Okey. Kemudian berlaku juga pemakaian orang gila ataupun sasau melibatkan komponen pelakon, penyanyi. Sama juga masih menggambarkan kesengsaraan hidup dengan faktor persekitaran sosial, budaya dan agama. Kemudian beralih kostum ini kepada peringkat pertengahan abad ke-19 di mana ada 5 kostum yang diguna pakai yang saya jumpa daripada pembacaan kajian lepas. Antaranya adalah jawi peranakan, pakaian ala Arab, beraneka ragam, harimau dan burung, peminta sedekah. Jadi untuk jawi peranakan sehingga beraneka ragam, komponen yang terlibat adalah keseluruhan. Tujuan mereka pakai adalah untuk berpesta ria yang melibatkan sosial dan politik. Manakala untuk kostum harimau dan burung adalah keseluruhan juga untuk menarik perhatian. Kemudian kostum peminta sedekah yang melibatkan komponen pelakon dan penyanyi. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian dan mempromosikan Boreal. Antaranya adalah dalam Boreal terlibat dalam yang polikalin. Okay, that's why lah mereka pakai pakaian peminta sedekah. Kemudian beralih kepada peringkat akhir dalam abad ke-19, kekal seperti peringkat akhir 19 juga. Pada keseluruhannya adalah penajaan daripada tauke-tauke Cina dan tauke Melayu. Jadi seterusnya adalah seperti wanita, pakaian seperti wanita di mana pakaian wanita ini diguna pakai oleh kaum lelaki. Okey, melibatkan kaum lelaki. Jadi disebabkan itulah mereka memakai pakaian wanita tanpa mengubah fizikal asal lelaki. Kalau kita tengok, kalau dalam lakonan, kalau lelaki pakai perempuan, mereka perlu make up kan. Tapi kalau untuk Boreal, mereka hanya memakai pakaian sahaja tanpa memotong misai, tanpa memotong janggut, tanpa make up juga. Okey. Okey, ini adalah seterusnya adalah contoh yang saya ambil daripada buku Dr. Wazir Jahan pada tahun 2018 adalah pemakaian golongan jawi peranakan, di mana pakaian ini masih orang kata ada lagi diguna pakai dalam persembahan Boreal. Okey. Seterusnya adalah kostum ala Arab yang dipersembahkan semula di seminar Boreal pada tahun 1974. Okey. Kemudian ini adalah gambar yang menunjukkan kostum rekaan burung dan bertopeng yang diambil daripada penulisan ataupun kajian daripada Mahani Musa. Okey, ini adalah kostum yang pelik dan bertopeng. Inilah koleksi informant. Okey. Kalau ikutkan di sini, mereka mula mengubah suai dan melakukan kreativiti. So,
mereka bukan sekadar hanya memakai sesuka-suka, tapi mereka melakukan inovasi dan kreativiti juga. Okey. Seterusnya adalah menunjukkan jadual perubahan kostum dalam abad ke-20 yang dipecahkan kepada 3 peringkat juga, awal, akhir dan pertengahan. Untuk peringkat awal abad ke-20, kostum yang mereka pakai adalah kostum keutamaan proses pemelayuan, kemudian pelbagai kaum dan bangsa, di mana kedua-dua ini melibatkan komponen keseluruhan Borea. Tujuan pemakaian adalah untuk proses pemelayuan, kemudian tujuannya adalah untuk toleransi masyarakat majmuk dan masih ditaja oleh tauke-tauke Cina maupun tauke Melayu yang melibatkan ketiga-tiga faktor persekitaran iaitu sosial, politik dan ekonomi. Beralih kepada peringkat pertengahan abad ke-20, kostum adalah mencerminkan kehidupan, kostum pelbagai yang berharga dan menarik. Untuk kostum cerminan, mereka mempunyai kekangan pada zaman penjajahan Jepun. Kemudian kostum untuk yang berharga, mereka mendapat penajaan Jepun. Maksudnya kalau kumpulan itu baik dengan Jepun, maka banyaklah penajaan. Kalau kumpulan yang tak baik ataupun tak ditaja oleh Jepun, maka kostum mereka adalah ala kadar. Kemudian berlaku juga pemakaian beruniform. Beruniform kat sini adalah pekerjaan mereka masing-masing dan juga pakaian yang lebih pada bebas. Okay. Keseluruhan baju yang mereka pakai ini adalah melibatkan komponen. Jadi ketiga-tiga faktor persekitaran juga turut terlibat dalam peringkat pertengahan. Okay, seterusnya adalah peringkat akhir abad ke-20 apabila Borea ataupun negara kita, Tanah Melayu telah mendapat kemerdekaan. Kemudian berlakunya lah kostum yang lebih istimewa, sedondon kostum abad sebelum-sebelumnya dan kostum yang beraneka ragam yang based on masyarakat ataupun society. Jadi istimewa dekat sini adalah lebih kepada tukang karang, sedondon adalah lebih kepada sailor dan pemuzik. Kostum abad sebelumnya adalah melibatkan pelakon. Kostum yang beraneka ragam adalah keseluruhan komponen lah. Jadi setelah mencapai kemerdekaan dalam arus pemodenan di Malaysia, Borea, pemilihan dan penggunaan kostum adalah sedondon. Dan hal ini kerana persembahan Borea telah melebarkan sayapnya dalam rancangan Dendang Rakyat di Radio Televisyen Malaysia RTM. Dan RTM sebenarnya telah menetapkan peraturan baru dalam pemilihan dan penggunaan kostum yang sedondon. That's why lah mereka para sailor ataupun para penari mula memakai pakaian yang sedondon. Okey. Okey, ini adalah pemakaian orang Inggeris yang diguna pakai ataupun pakaian orang Inggeris yang bersama senjata yang berada di negeri Pulau Pinang. Okey, seterusnya adalah kostum yang beraneka ragam dan kostum orang Inggeris. Okey, yang mereka pakai melibatkan semua kumpulan Borea. Okey, paling kanan adalah kostum orang Inggeris. Okey, seterusnya kostum pemakaian orang Amerika berbaju kot yang berada di negeri Pulau Pinang. Kemudian kostum yang berunsur kemelayuan turut diguna pakai yang saya ambil daripada pembacaan lepas oleh dalam buku Wazir Jahan 2018. Kemudian ini adalah kostum yang beraneka ragam yang di mana kumpulan Borea ini diambil sekitar tahun 1920-an. Ini adalah koleksi common. Seterusnya ini adalah rekaan untuk sambutan Hari Kemerdekaan pada tahun 1957 di mana sebelah kiri adalah pakaian tukang karang dan sailor lebih kepada pakaian Melayu, manakala pelakon sketsa adalah melibatkan kepelbagaian etnik. Okey. Okey, jadi berdasarkan rajah tersebut, saya ingin menjelaskanlah sebenarnya kostum Borea ini
telah berlakunya inovasi berdasarkan pemakaian Melayu yang digunakan oleh kaum lelaki. Jadi dekat sini saya pecahkan bagaimana inovasi itu berlaku. Jadi perbezaan ketiga-tiga ini mereka mengubah suai. Jadi ketiga-tiga ini adalah pakaian baju Melayu. Mereka hanya mengubah suai, meletakkan kain plekat yang berbeza, meletakkan kain plekat, kemudian rekaan itu sendiri dan potongan serta aksesori yang mereka pakai. That's why lah berlakunya inovasi. Walaupun baju ini merujuk kepada baju Melayu, tetap berlakunya variasi dalam inovasi yang mereka pakai. Termasuk juga lah bagaimana mereka melakukan kreativiti terhadap kostum tersebut. Okay. Ini adalah kostum tukang karang sailor yang terdiri daripada kaum wanita. Untuk pengetahuan umum, sebenarnya pada permulaan persembahan Borea hanya melibatkan kaum lelaki sahaja. Jadi tak terlibat kaum wanita. Jadi apabila di penghujung abad ke-20, bermulalah penyertaan oleh kaum wanita dan mulalah pakaian wanita, contohnya pakaian baju kurung, baju kebaya dan sebagainya. Okay, that's why lah kenapa pakaian pelakon lelaki memakaikan pakaian wanita, kerana penyertaan adalah lelaki sahaja pada zaman dahulu. Okey, seterusnya. Ini adalah kostum di mana mereka memakai mengikut pekerjaan seperti kostum nelayan dan petani. Kemudian kostum seterusnya adalah kostum Borea kumpulan remaja yang diambil daripada informan. Okey, ini adalah penyertaan di mana penglibatan lelaki dan perempuan, gabungan lelaki dan perempuan, mula menampakkan lebih gah ataupun pakaian yang berwarna-warni yang lebih kontra pewarnaannya. Okey. Okey, seterusnya penekanan lebih kepada pengaruh pada masa kini iaitu abad ke-21 di mana pakaian lebih kepada istimewa untuk tukang karang, sedondon untuk sailor, bebas untuk pemuzik. Kostum abad sebelumnya masih diguna pakai yang beraneka ragam, jawi peranakan dan kostum wanita. Untuk jawi peranakan kebanyakan dipakai untuk pelakon, malah juga dipakai untuk sailor maupun tukang karang. Kemudian berlaku juga pemakaian aneka ragam masyarakat dan atas permintaan pihak penganjur. Jadi sebenarnya pada zaman sekarang ini masih boleh pihak penganjur request bagaimana mereka nak hendak pakai pakaian apa mengikut tema dan penceritaan. Jadi bermula daripada situlah orang kata pemakaian Borea mula melakukan inovasi dan kreativiti. Okey, untuk pengetahuan umum, sebenarnya setiap kumpulan Borea tidaklah melakukan kostum baru setiap kali persembahan. Mereka sebenarnya menurut Puan Zaini ataupun salah seorang pengasas daripada kumpulan Angkatan Budaya Syari, beliau menyatakan dia melakukan mereka ataupun menyediakan kostum baru apabila melibatkan 5 tahun. Maksudnya dalam tempoh 5 tahun, mereka menggunakan kostum yang sama tetapi mereka mengubah suai, melakukan inovasi. Contoh penukaran aksesori, penukaran warna seluar, kerana setiap kumpulan Borea kini mempunyai stok ataupun set kostum yang 4 ke 5 set. Okay, maksudnya banyaklah. Jadi mereka mengubah suai, match and matching lah, semula mengikut warna, mengikut aksesori yang mereka hendak pakai, mengikut kesesuaian tema ataupun motif yang ditentukan oleh pihak penganjur. Okay. Ini adalah kostum beraneka ragam yang masih dipakai pada abad ke-21. Okey, ini adalah kostum yang terdiri daripada sailor dan tukang karang wanita yang kita nampak lebih orang kata lebih meriah, lebih istimewa, lebih mampu menarik perhatian penonton. Begitu juga dengan kumpulan Encik Syed Akif, pemakaian warna yang orang kata kontra,
Okay, ini adalah berlakunya inovasi dan kreativiti pemakaian yang bertemakan alam laut yang dilakukan pada tahun 2014 di Padang Kota, yang di mana tukang karang, seller memakaikan seperti ikan, sotong, udang dan sebagainya. Okay, beralih kepada gambar seterusnya adalah di mana inovasi dan kreativiti yang bertemakan fantasi. Ini persembahan Boria dilakukan pada tahun 2015 di Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Pulau Pinang. Jadi sebenarnya pemakaian asas mereka memang sudah ada. Jadi mereka sebenarnya melakukan inovasi seperti penambahan aksesori di atas kepala, penambahan aksesori di bahagian leher, tangan dan sebagainya. That's why inovasi dan kreativiti adalah berpandukan kepada tiap kumpulan masing-masing. Okay, berikut adalah inovasi dan kreativiti yang bertemakan flora yang dipersembahkan pada tahun 2016 di mana pemakaian adalah berunsur flora seperti bunga, ranting, okey. Dan pemakaian asas, kalau kita tengok gambar kat sini, perempuan itu memakai baju kebaya dan menambah aksesori di atas kepala seperti ranting dan di bahagian belakangnya berbentuk bunga raya. Okey. Jadi, berdasarkan pemerhatian yang saya lakukan dalam proses persembahan, pra-persembahan maupun pementasan sebenar, kebanyakan kumpulan Boria tidak melakukan pemilihan dan penggunaan kostum jika melibatkan persembahan Boria berbentuk komersial. Maksudnya bila mereka menerima undangan untuk melakukan persembahan, mereka tak adalah untuk mencuba dan memilih pakaian. Okay? Mereka hanya melakukan pemilihan dan penggunaan jika ada pertandingan sahaja. Okay? Dan berdasarkan pemerhatian sebenar saya, untuk pementasan sebenar, semua komponen akan memilih dan mencuba dan menggunakan kostum sebelum naik ke pentas. Maksud dekat sini adalah di mana pra-persembahan adalah melibatkan proses latihan. Okay? Berbeza dengan teater tradisional lain, mereka melibatkan proses rehearsal ataupun raktai penuh. Di mana raktai penuh itulah mereka setiap penghibur mencuba dan memakai pakaian kerana mereka melalui proses rehearsal. Berbanding dengan Boria, mereka hanya memakai ketika pementasan sebenar sahaja. So, kalau tak ada aksesori yang cukup, jadi mereka terpaksalah inovasi apa yang ada ketika mereka bawa ke tempat ataupun ke tempat show lah. Okay. Dan meskipun begitu, semua komponen dalam kumpulan Boria mengambil kesempatan ini untuk memilih dan mencuba dan menggunakan kostum sebelum naik ke pentas. Jadi semua kostum yang telah dibawa oleh ketua kumpulan mereka masing-masing ke tempat show. Maksudnya dekat sini adalah di mana mereka hanya memakai di kawasan ataupun semasa pementasan sebenar sahaja. Jadi saya memecahkan juga aspek dalam kostum iaitu warna, fabrik, tekstur, potongan, rekaan dan kemasan serta aksesori pelengkap gaya. Jadi berdasarkan pemerhatian dan temubual, maka saya hasilkan cadangan. Okay, cadangan untuk pemilihan setiap pelakon, setiap seller, setiap tukang karang dan setiap pemuzik. Walaupun sebenarnya pemuzik yang dimainkan secara langsung tidak lagi dilakukan dalam kumpulan Boria, tapi saya tetap juga memberi cadangan untuk pemilihan kostum pemuzik. Okay. Jadi berdasarkan kostum untuk pelakon pertama, saya menyarankan untuk menggunakanlah kostum jawi peranakan yang melibatkan aksesori seperti tarbus, kemudian pakaian pagoda di dalam ataupun pakaian t-shirt yang berwarna putih di dalam, kemudian pemakaian baju kot, kemudian pemakaian tali pinggang ihram yang berwarna hijau, kemudian pemakaian aksesori seperti kain pelekat, kemudian seluar dan penggunaan dan pemilihan capa ataupun sepatu berwarna hitam. Jadi kat sini saya telah menerangkan lebih terperinci lah
Untuk penggunaan fabric adalah bebas, kemudian texture adalah bebas, selesa, potongan adalah free size, selesa, kemudian kemasan dan aksesori yang telah saya nyatakan tadi. Jadi kostum ini sesuai untuk digunakan pakai oleh kaum lelaki sahaja, untuk pelakon lelaki. Okey, seterusnya adalah cadangan dan pemilihan penggunaan aspek dalam kostum untuk pelakon 2, di mana kita panggil sebagai kostum silang pakaian ataupun kostum wanita yang digunakan pakai oleh lelaki. Jadi selendang ataupun tudung, baju wanita, seluar ataupun kain, serta penggunaan dan pemakaian kasut. Okey. Untuk fabric adalah bebas, tekstur bebas dan selesa, potongan adalah free size dan selesa, dan kostum ini disesuaikan digunakan pakai oleh kaum lelaki maupun wanita. Okey. Seterusnya adalah cadangan pemilihan untuk pelakon ketiga, orang kata lebih santai, pakaian harian yang memfokuskan kepada baju t-shirt, seluar dan berkasut. Okey. Seterusnya, fabric adalah bebas, teksturnya bebas, selesa, potongan kesesuaian mengikut saiz badan, selesa, dan kemasan dan aksesori adalah berkasut, pertambahan lain mengikut kesesuaian watak. Jadi, kebebasan sepenuhnya dalam aspek kostum pelakon 3 boleh digunakan pakai oleh lelaki maupun wanita. Okay, untuk pengetahuan umum, kostum dalam kostum pemakaian kepada pelakon-pelakon ini sebenarnya tidaklah begitu rumit berbanding dengan kostum tukang karang maupun seller, kerana untuk pelakon kebanyakannya adalah pelakon sendiri yang membawa, memilih dan menggunakan kostum mereka sendiri. Jadi mungkin berlakunya lah jika kostum seperti jawi peranakan mungkin disediakan oleh ketua kumpulan, manakala untuk kostum wanita yang digunakan pakai oleh lelaki, mereka meminjam pakaian ini daripada wife mereka sendiri maupun mereka meminta ketua kumpulan mereka untuk membawa pakaian ini. Okey, seterusnya saya beralih kepada kostum untuk tukang karang. Kita tengok kat sini penggunaan fabric, penggunaan warna, penggunaan aksesori adalah lebih istimewa. Okay, orang kata lebih sebab dia merupakan ketua untuk di bahagian segmen yang kedua. Okay. Untuk pemilihan warna saya telah mencadangkan untuk penggunaan adalah 4 hingga 6 warna yang kontra. Fabric adalah lebih kepada satin, chiffon, sequin dan organdy. Teksturnya lebih halus, lembut, licin, berkilat, beralun, ringan dan tidak panas. Dan potongan adalah free size, modern, kreatif, sopan, selesa dan istimewa. Okay. Aspek dalam kostum ini dicadangkan untuk kaum lelaki, bagaimanapun untuk wanita pula saya sarankan untuk tambah rekaan dan aksesori mengikut kesesuaian untuk kaum wanita. Okay. Untuk pengetahuan juga, untuk pengetahuan, setiap kumpulan boria, mereka tak adalah ketetapan saiz mengikut saiz sebenar. That's why lah mereka menghasilkan saiz adalah mengikut free size. Sebab kadang-kadang tukang karang ini boleh ditukar ganti kepada orang lain. That's why lah mereka menghasilkan kostum itu free size sahaja. Okey, seterusnya adalah cadangan pemilihan dan penggunaan untuk kostum sailor, di mana penggunaan tarbus dan topi. Okey, penambahan untuk perempuan adalah bunga ataupun bertudung ataupun bersanggul, ropol di leher, baju utama, bengkung, vest, ropol tangan, skirt untuk wanita. Tujuan skirt ini bertujuan adalah untuk menutup di bahagian punggung wanita itu sendiri. Sebab sailor merupakan penari. So bila saya mendapat penjelasan daripada setiap kumpulan, mereka menyatakan memang bila wanita bila pakai bengkung dan baju ditahin ke dalam memang akan nampak di bahagian punggung. That's why saya memikirkan
penggunaan skirt, untuk menutup di bahagian punggung wanita. Kemudian seluar, romper di kaki dan sepatu. Berbeza dengan tukang karang 4 hingga 6, warna untuk seller adalah 3 hingga 5 warna kontra, maksudnya dia kurang daripada tukang karang. Fabric masih mengekalkan 4, iaitu gabungan satin, chiffon, sequin dan organdy. Tekstur yang lebih halus, lembut, licin, beralun, ringan, menyerap peluh dan tidak panas. Tujuannya adalah untuk penari itu sendiri. Kerana saya sebagai seller sebelum ini, memang bila kita salah pakai baju kain yang panas, maka dia akan menghasilkan peluh yang banyak lah. Bila kain yang tak sesuai menyebabkan peluh tu kelihatan lebih obvious. Kemudian potongan adalah M hingga SL kerana para seller ini ramai. Jadi potongan saiz adalah amat penting untuk seller itu sendiri. Sebab kita ada seller penari yang kecil badannya, ada yang besar, that's why lah mereka memilih saiz M hingga SL. Pemakaian lebih moden, kreatif, sopan, kelesaan amat diperlukan untuk penari kerana mereka banyak pergerakan, hampir 5 hingga 6 ragam set untuk tarian mereka hasilkan. Jadi penggunaan bengkung. Untuk bengkung di sini, bengkung dalam Bodia berbeza dengan bengkung untuk pakaian baju Melayu. Kerana bengkung untuk seller maupun bengkung untuk tukang karang ataupun bengkung khas untuk Bodia lebih lebar berbanding bengkung yang biasa kita tengok yang pengantin lelaki pakai. Jadi mereka bengkung untuk Bodia lebih lebar. Penambahan aspek kemasan dan aksesori pelengkap gaya amat diperlukan untuk wanita lah. Seperti yang saya katakan tadi, kalau wanita yang bermuslimah ataupun wanita yang bertudung, jadi mereka perlu tambahlah pemakaian tudung dan menutup bahagian-bahagian yang tertentu untuk tidak terlalu lampau menonjol di bahagian anggota badan wanita. Ini adalah cadangan pemilihan dan penggunaan aspek kostum pemuzik. Kalau kita lihat persembahan Boria kini, tidak lagi wujudnya pemuzik secara langsung. Malah kita hanya memfokuskan penggunaan audio yang berformat MP3 sahaja. Walau bagaimanapun, saya tetap juga mencadangkan untuk kostum pemuzik jika satu hari nanti mereka memasukkan semula pemuzik ke dalam kumpulan Boria. Jadi penggunaan kostum pemuzik adalah tarbus, baju t-shirt dan dalam mungkin vest, bengkung, seluar, kasut dan sepatu. Untuk aspek dalam kostum pula, warna dikurangkan daripada seller 2 hingga 3 warna kontra. Fabrik adalah bebas. Tekstur bergantung pada jenis fabrik, selesa dan tidak panas. Potongan adalah free size, selesa. Dan bengkung, tarbus ataupun topi, vest, berkasut ataupun sepatu. Untuk aspek dalam kostum pemuzik yang dicadangkan adalah untuk kaum lelaki sahaja. Tapi boleh disesuaikan untuk kaum wanita juga. Kemudian beralih kepada faktor persetaraan, ini adalah bahagian rumusan daripada kajian saya. Faktor persetaraan ini melibatkan ekonomi, politik dan sosial masyarakat. Jadi faktor persetaraan ini penting untuk kostum kerana untuk melibatkan ekonomi, mereka memerlukan bajet yang utamalah sebagai penggerak untuk menentukan keadaan kostum mereka. Kemudian menghindari sensitiviti berkaitan dengan isu ataupun unsur politik, agama serta negara. Kerana kumpulan ini sebenarnya masih memandang kepada persembahan politik kerana jika persembahan Boria itu dilakukan di kawasan, saya ambil contoh sebagai di kawasan Tambun Haji. Jadi mereka terpaksa mengubah suai, menginovasikan bagaimana untuk pakaian ini sesuai diguna pakai di kawasan
majlis tertentu. Okey, sebagai contoh macam di tabung haji ataupun atas permintaan pihak penganjur itu sendiri ataupun majlis-majlis yang bersifat agama dan sebagainya lah. Dan sudah tentu pendekatan bersopan dalam berkostum dan tidak mencolok mata. Maksudnya pakaian yang mereka hasilkan ataupun pakaian yang kita ingin hasilkan perlulah orang kata tidak terlampau seksi. Bukan tidak terlampau, memang tidak boleh seksi langsung lah. Masih menutup aurat. Okey. Kemudian adalah proses persembahan. Melibatkan pra-persembahan dan pementasan sebenar. Walaupun Boria sebenarnya tidak melalui pra-persembahan iaitu pemilihan ataupun raktai penuh yang melibatkan pemakaian kostum, tetapi saya sarankanlah untuk kumpulan-kumpulan yang baru hendak wujud ataupun untuk persembahan pertandingan, seharusnya mereka perlulah memilih dan menggunakan pakaian mereka untuk percubaan dalam peringkat pra-persembahan. Untuk pementasan sebenar adalah tujuannya untuk pementasan sebenar juga agar membentuk persembahan tradisional yang berkualiti setanding dengan teater tradisional yang lain. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk persembahan teater tradisional yang lain, mereka melalui proses raktai di mana raktai penuh mereka menggunakan pakaian, menggunakan kostum itu sendiri untuk cuba untuk disesuaikan dengan pencahayaan, untuk disesuaikan sama ada selesa tak selesa, muat tak muat, itu untuk teater yang lain lah. Tapi saya juga sarankanlah untuk kumpulan Boria untuk melakukan proses dalam pra-persembahan terhadap pemilihan dan percubaan kostum mereka. Kemudiannya adalah aspek dalam kostum seperti tadi saya jelaskan ada 6 iaitu rekaan, warna, fabrik, tekstur, potongan dan kemasan di mana untuk pelakon seharusnya menggunakan pakaian bertema mengikut tema dan cerita serta berbeza mengikut watak dan perwatakan. Untuk tukang karang istimewa berbanding seller dan seller adalah sedondon dan pemuzik juga sedondon. Seperti yang saya jelas tadi, warna adalah memainkan peranan untuk menentukan keistimewaan tukang karang, seller maupun pemuzik. Macam tadi, saya meletakkan tukang karang itu 4 hingga 6 pemilihan warna kontra. Kemudian saya kurangkan untuk seller 3 hingga 5. Kemudian untuk pemuzik saya kurangkan lagi 2 hingga 3 sahaja warna yang seharusnya mereka pakai. Okay. Jadi ini adalah penghargaan kepada 4 buah kumpulan iaitu kumpulan Boria Omara, kumpulan Boria Budaya Sari, kumpulan Boria Wawasan dan kumpulan Boria Kombinasi. Serta tidak lupa juga penghargaan diberikan kepada Jabatan Kebudayaan Kesenian Negara Pulau Pinang kerana memberi maklumat tentang jumlah sebenar kumpulan Boria yang terdapat di negeri Pulau Pinang. Jadi kesimpulannya kat sini adalah di mana sejak dahulu sehingga kini Boria terutama dalam kostum mereka telah inovasikan dan meletakkan kostum mereka itu dalam tahap kreativiti masing-masing lah mengikut tujuan, mengikut tema serta dalam penceritaan yang telah ditetapkan oleh mereka sendiri maupun ditetapkan oleh pihak penganjur. Okey, ini adalah sebahagian daripada rujukan untuk slide ini sahaja. Manakala ada banyak lagi rujukan untuk Boria. Okey, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih Tuan Rafizal. Pembentangan yang sangat menarik, banyak ilmu-ilmu baru yang kami dapat. Sebab selama ni kalau kita buat Boria, persembahan Boria, kita ingat kita buat ialah janji pakai. So apa baju pagoda, so kita cat-cat, cari kain lace, buat tangan kepuk-kepuk kan dan sebagainya. Yeah. So sekarang ni adalah guideline sikit untuk kalau setidaknya kita nampaklah ini adalah ciri-ciri bahawa ini adalah ciri-ciri persembahan ataupun kostum Boria. Okey. So untuk para hadirin dan hadirat sekalian yang tengah menonton
sekarang ni ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan boleh tulis di ruangan chat di sini dan nanti saya bacakan. Kalau tak ada mungkin saya boleh tanyakan dulu kepada Rizal. Okey, so Rizal, sebelum dia orang tanya Rizal, saya tanya dululah Okey. sebab nak tunggu dia orang tanya nanti kalau tak ada soalan lambat pula kan. Okey. So so Rizal boleh tak kongsi sikitlah kalau tak banyak pun nak rahsia dan sebagainya, mungkin Rizal boleh kongsi sikitlah. Kenapa Rizal dalam banyak-banyak komponen dalam Borea ni, elemen dalam Borea ni, kenapa Rizal fokus kepada kostum ni? Kenapa minat sangat tentang kostum ni? Selain daripada gaya lakonan ke ataupun pola lantai tarian ke, tapi kenapa nak fokus kepada Borea ni? Okey, terima kasih dengan soalan tersebut. Okey, seperti ni berdasarkan pembacaan daripada kajian-kajian lepas. Kalau kajian-kajian lepas hanya memfokuskan secara umum, mereka hanya menerangkan secara umum pemakaian yang mereka pakaikan, tetapi tidak menerangkan pemakaian lebih kepada teknikal. Macam tadi dalam kajian saya memfokuskan kepada confirm lah, kita sebelum kita nak menentukan pemakaian itu sendiri, pemakaian kostum, kita memang nak tak nak kita kena melalui proses sejarahnya. Okey. Kemudian baru saya fokus kepada aspek dalam kostum yang saya pecahkan kepada 6 sendirilah. Okey, sebenarnya saya tertarik untuk kostum ini sendiri sebab saya sebenarnya sebagai seorang seller dan saya merasa apa yang saya rasa ketika saya menari berpeluh dan macam mana penonton teruja dengan melihat pemakaian kita. Jadi saya daripada situlah saya berhasrat untuk orang kata memperkenalkan Borea itu melalui kostum Borea itu sendiri. Kerana seperti kita tahu, bila kita terangkan, kita cakap sahaja Borea, mereka tahu pakaian sedondon. Tetapi sebenarnya pakaian sedondon itu hanya sebahagian komponen sahaja, iaitu komponen seller. Okay? Hanya perkataan sedondon itu hanya memfokuskan kepada seller sahaja. Tetapi mereka belum mengetahui pemakaian pelakon, pemakaian pemuzik, sebenarnya ada pemuzik langsung, pemakaian tukang karang itu sendiri. That's why daripada situlah saya berhasrat untuk memfokuskan lebih terperinci kepada kostum setiap komponen yang melibatkan pelakon sketsa, seller, pemuzik maupun tukang karang. Okay? Okey, mungkin juga kerana sebab kostum ni adalah elemen pertama yang kita lihat apabila kita datang menonton persembahan Borea kan. Ya, So ya betul. First okey, impression daripada penonton tu penting jugalah. okey baik. So kita baca soalan yang kedua daripada Encik Govinderjit Singh yang menulis bagaimana penggunaan rekaan kostum, reka bentuk kostum ini yang berbeza-beza ni dapat mengaruhi emosi dan pengalaman penonton dalam persembahan Borea ni. Mungkin boleh dijawab mungkin. Boleh doktor ulang lagi sekali? Bagaimana penggunaan reka bentuk kostum yang berbeza dapat mempengaruhi emosi dan pengalaman penonton dalam persembahan Borea? Okey. Saya ambil pendekatan untuk segmen yang kedua. Okay, dalam segmen kedua kita melibatkan kostum para pemuzik dan kostum seller. Jadi sebenarnya pada masa kini memang ketarikan minat penonton itu sendiri memang mereka seronok melihat Borea disebabkan pemakaian seller dan tukang karang. Jadi emosi tersebut secara tak langsung sebenarnya orang kata rata-rata penonton datang ke ataupun melihat persembahan Borea itu, emosi mereka memang automatik lah akan happy melihat apabila kostum itu cantik, lawa dan sedondon dan sebagainya. Itulah daripada first impression, itulah orang kata mampu menarik dan mempengaruhi emosi mereka. Okey, terima kasih. So ada soalan juga daripada Muhammad Haikal Hashim. So berdasarkan apa yang Encik Rafizal beritahu sebentar tadi tentang memenangi anugerah kostum tu, adakah Okay. aspek dalam
kostum Boria ini diterangkan secara terperinci dalam syarat penyertaan pertandingan Boria kini bagi melayakkan mereka memenangi anugerah kostum terbaik. Ada tak Okey, guideline berdas ni diceritakan? okey, Okey. ini berdasarkan apa yang saya telah meneliti syarat penyertaan pertandingan Boria, sama ada yang dianjurkan oleh Jabatan Kebudayaan JKKM Pulau Pinang maupun penganjuran daripada NGO seperti Tapak Pesta dan sebagainya. Syarat untuk kostum adalah bersifat asas ataupun bersifat umum. Okay, mereka tidak memfokuskan setiap pelakon perlu pakai apa. Okay, dan saya percaya bahawasanya kostum yang untuk melayakkan kostum terbaik hanya memfokuskan pada segmen yang kedua. Saya percaya itu sebab kerana untuk kostum segmen yang pertama yang melibatkan pelakon tidaklah begitu kreatif ataupun tidaklah begitu obvious berbanding dengan kostum seller maupun pemuzik, seller maupun tukar karang. Dan apa yang saya lihat, kebanyakan permakahan lebih menjurus kepada segmen yang kedua sahaja. Dalam syarat penyertaan pun tidaklah menyatakan spesifik yang lebih kepada aspek dalam kostum. Dan memang untuk melayakkan mereka, dan saya percaya untuk melayakkan mereka untuk memenangi anugerah kostum terbaik adalah mereka memfokuskan untuk segmen yang kedua sahaja, iaitu pemakaian kostum tukang karang dan seller sahaja. Jadi apa yang saya katakan kat sini memang tak ada lagi syarat yang lebih, orang kata lebih spesifik setiap kostum dan setiap komponen dalam Boria. Okay, belum ada lagi lah spesifik dalam syarat penyertaan untuk melayakkan mereka memenangi anugerah kostum terbaik. Sebab tu kajian Tuan Rafizal ni akan dikongsikan lah dengan JKKN dan sebagainya supaya at least ada guideline lah untuk selepas ni punya persembahan. Okey, so soalan seterusnya daripada doktor kesayangan semua iaitu Dr. Mumtaz. So pada pendapat anda, perlukah kita sentiasa mengubah kostum untuk mengikuti arus perkembangan budaya, pemikiran dan trend masa kini ataupun contemporary? Okey. Perlu tak perlu? Okey, berbalik kepada kita punyai ada 4 komponen Boria dan of course kita ada 4 kostum yang berbeza setiap pelakon, setiap pemuzik, setiap tukang karang maupun kostum seller. Jadi sebenarnya that's why lah saya melihat ke semua abad ataupun semua peringkat dalam 3 abad berikut, sebenarnya mereka melalui proses-proses di mana bagaimana kostum itu mampu menarik dan mempromosikan kostum Boria. Dan dalam masa yang sama, kostum itu sendiri sebenarnya boleh diubah suai, boleh diinovasi dan meletakkan kreativiti, tetapi perlu, saya tekan kat sini, perlu berlandaskan tema, penceritaan, tidak terlampau seksi dan masih orang kata diterima oleh culture Melayu ataupun culture dalam Malaysia. Jadi tak salah jika berlakunya inovasi ataupun kreativiti dalam kostum. Seperti yang saya kata tadi, kelestarian ini wujud dari segi penggunaan bengkung itu sendiri. Okey? Kerana Boria ini tidak lari daripada penggunaan penggunaan bengkung yang orang kata lebarnya lebih besar berbanding bengkung biasa. Itu adalah simbolik kepada pemakaian Boria itu juga. Dan kelestarian ini juga dapat dilihat pada pemakaian kostum pelakon seperti jawi peranakan di mana simbolik daripada aksesori tarbus itu boleh dikekalkan untuk melestarikan Boria itu sendiri. Kebanyakan dalam poster-poster Boria pada masa kini pun tarbus adalah memainkan peranan dalam simbolik kepada Boria. Selain daripada aksesori tongkat dia, button, kostum silang pakaian, iaitu kostum silang pakaian dalam merujuk kepada kostum wanita yang diguna pakai oleh lelaki
Itulah orang kata yang kita boleh kekalkan. Manakala untuk inovasi dan kreativiti kita boleh terapkan untuk pemakaian seller maupun pemakaian kostum untuk tukang karang itu sendiri. Jadi pada pendapat Rizal, dia perlu ke tak perlu untuk kita ubah? Okey, dia perlu mengikut konteks persembahan itu sendiri. Okey, Okey. dia perlu melakukan perubahan mengikut kesesuaian tempat, mengikut permintaan penonton, kerana kalau kita berada di takuk lama, penonton nak advance tapi kita tak ikut permintaan penonton pun dia akan merugikan kumpulan borak itu sendiri. That's why lah kalau saya share tadi adalah kostum ini. Okay. Ini adalah satu inovasi yang orang kata di luar kotak pemikiran kita jugalah, di mana kostum itu boleh dihasilkan mengikut alam laut. Okay. Ini mengikut konteks fantasi. Ini mengikut kostum flora. Kalau kita tengok kat sini, berdasar 3 gambar tersebut, mereka mengubah ataupun menambah inovasi, menambah kreativiti hanya pada kostum segmen kedua yang melibatkan kostum tukang karang dan kostum sailor sahaja. Manakala kostum pelakon masih orang kata based on tema, based on jalan cerita, dan kita menerapkan kostum jawi peranakan dan kostum silang pakaian, iaitu kostum wanita yang diguna pakai oleh kaum lelaki. Okey. Okey, seterusnya banyak pula soalan. Tadi tak ada kan, ni banyak pula kan. So daripada Tuan Arif kita, so apakah perbezaan kostum Borea asli dengan kostum Borea moden? Dan apa perbezaan kostum dalam persembahan komersial dan pertandingan dengan pertandingan? So benda-benda ni yang kita dah bincang lah. So Riza boleh share daripada bentuk dia lah. Okey. Untuk perbezaan kostum asli, ini based on apa yang saya dapat daripada temu bual maupun pemerhatian, dan saya juga merasai apabila kita melakukan boria asli, maka pemakaian adalah lebih kepada pakaian jawi peranakan. Yang di mana saya boleh tunjuk dekat sini. Okey, boleh saya tunjuk dekat sini. Seperti ini. Okey, seperti ini mereka pakai kepada keseluruhan komponen pelakon, tukang karang dan seller. Jadi keseluruhan komponen ini memakai kostum jawi peranakan inilah untuk memberi penjelasan tentang apa itu boria asli. Dan manakala boria moden yang seperti saya tunjukkan tadi, okey, perbezaan kostum seller dan perbezaan tukang karang, itulah menunjukkan boria moden kini. Dan apa perbezaan kostum persembahan komersial? Okey, perbezaan adalah dari segi rehearsal ataupun rakyat penuh. Okay, kalau kita lihat persembahan komersial, mereka tak ada mencuba dan memilih pemakaian itu pada peringkat pra persembahan. Tapi berbalik pada persembahan pertandingan, mereka sebenarnya melalui proses raktai. Proses mencuba dan menggunakan pakaian kostum itu sebelum pementasan yang sebenar. Itulah perbezaan antara kostum persembahan komersial maupun kostum persembahan secara pertandingan. Yang kita dapat adalah perbezaan dari segi proses persembahan itu sendiri, iaitu proses persembahan ataupun kita panggil sebagai NES, iaitu melibatkan pra persembahan dan pementasan sebenar. Itulah perbezaan di mana kumpulan boria berlakunya perbezaan dari segi memilih dan mencuba kostum setiap komponen boria. Okey, baik. Seterusnya daripada Dr. Mumtaz lagi. So mungkin Riza dah sentuh dah tadi sedikit sebab Riza sebut tentang kelestarian. So soalan dia berbunyi sejauh mana kostum merupakan elemen penting dalam arus perubahan dan kelestarian persembahan borea? Macam mana kostum ni penting untuk kelestarian borea ni? Okey, macam saya jelaskan tadilah, pentingnya based on apa yang saya lakukan sekarang lah adalah cadangan garis panduan mengikut setiap komponen dalam boria, iaitu yang pertama adalah melibatkan pelakon yang pertama tadi, iaitu jawi peranakan. Itu adalah satu yang kata kelestarian yang masih kita dapat lihat pada kumpulan boria masa kini. Termasuk juga kostum yang kedua, itu kostum silang pakaian ataupun kostum wanita yang digunakan pakai oleh lelaki.
Itu adalah kelestarian yang masih ada dalam kumpulan borea. Kemudian penggunaan tarbus juga masih orang kata lestarinya borea masih kekal, dan penggunaan bengkung yang lebih tebal, yang lebih lebar dia punya potongan dia. Dan of course untuk masa kini adalah kelestarian adalah berpandukan sedondon, warna yang kontra, itu menunjukkan bagaimana borea kini dapat dilestarikan untuk masa kini dan masa hadapan. Okay. Okey, seterusnya Okay. soalan daripada Cik Arif lagi. So dia sambung soalan tadi. So adakah jadi jika tadi Encik Rafizal bagi tahu yang kostum tukang karang dan sailor ni dibawa oleh ketua kumpulan, macam mana Okay. pula kostum para pelakon tu sendiri yang sketsa punya? Okay. Kalau kostum tukang karang dan sailor memang dibawa ataupun kepunyaan adalah hak milik ketua kumpulan dan dibawa oleh ketua kumpulan sendiri ke tempat show ataupun ke tempat pementasan. Untuk kostum para pelakon, sebenarnya kalau untuk kostum jawi peranakan, mungkin disediakan oleh ketua kumpulan itu sendiri jika mereka tak ada. Okay. Kalau untuk kostum wanita yang digunakan pakai oleh lelaki, mereka sebenarnya meminjam daripada wife mereka sendiri dan mereka membawa terus ke pementasan sebenar. Dan kostum para pelakon sebenarnya memang kebanyakannya adalah tidak disediakan oleh ketua kumpulan. Maksudnya kat sini adalah mereka memakai daripada rumah adalah hak milik mereka sendiri dan pergi ke pementasan. Jadi sebelum mereka memakai pakaian tersebut, ketua kumpulan akan memaklumkanlah tema penceritaan, tema persembahan yang akan dilakukan pada seminggu sebelum ataupun 2 hari sebelum, dan mereka akan membawa ataupun memakai siap-siap daripada rumah lagi ke tempat pementasan. Jika mereka memerlukan aksesori tambahan, itu memang akan disediakan oleh ketua kumpulan lah. Sebagai contoh, jika pelakon, salah seorang pelakon nak pakai pakaian wanita, contoh macam sari. Jadi pelakon tak ada, tadi terpaksalah ketua kumpulan yang akan menyediakan pakaian yang seperti berikut yang saya kata tadi, contohnya seperti pakaian sari, pakaian-pakaian yang tidak dimiliki oleh para pelakon itu sendiri. Jadi kesimpulan kat sini memang pakaian sailor dan pakaian tukang karang memang disediakan sepenuhnya oleh ketua kumpulan. Kostum untuk para pelakon kebanyakannya adalah disediakan oleh pelakon itu sendiri. Jika ada permintaan khas ataupun penambahan aksesori yang lebih advance ataupun lebih banyak, itu memang akan disediakan oleh tukang karang. Tapi majoritinya adalah pelakon yang akan bawa ataupun memakai pakaian mereka sendiri daripada rumah ke pementasan sebenar ataupun ke lokasi persembahan. Kesimpulan dia kiranya ketua kumpulan menganaktirikanlah pelakon dengan sailor. Okey, so ada apa-apa lagi soalan sebelum kita tamatkan sesi ni? Okey, untuk peringatan semua, dekat ruangan chat ataupun chat box ada Encik Jit dah letakkan link untuk pautan MyCSD ataupun MyCPD. CSD untuk student, CPD untuk staff. Bagi yang mana who those joining here today. So siapa yang nak point for CSD and MyCPD, please click and fill up the form. Okay. So, you sian semua ni student kita ni yang boleh cakap Melayu, tak apa, tak ada masalah. Okay. So ada apa-apa lagi soalan yang nak kita tanyakan kepada Encik Rizal tentang kostum? So sebelum kita tamatkan sesi ini, mungkin ada kemusykilan nak tanya tentang kostum. Untuk pengetahuan korang, Cik Rizal bukan sahaja degree kita, senior korang di acting and directing.
but he also have a certificate for the design, jahit-jahitan, costume design, dan makeup, dan tarian, semua dia boleh lah. So who those yang nak yang nak buat event, tak tahu nak cari apa, carilah dia. So dia tahu semua benda. So mungkin dia boleh menari untuk anda. Dia boleh jahitkan kostum untuk hari raya anda ataupun wedding anda. Dan dan dia juga boleh make up terus. So package terus. Okay, so ada apa-apa lagi soalan untuk sesi hari ini, pembintangan ROF kita pada kali ini? So kalau tak ada apa-apa, mungkin saya tanya soalan satulah untuk terakhir sekali. So adakah Fizal bercadang untuk meneruskan kajian di dalam persembahan Boria ni lah, mana-mana elemen dan sebagainya? Mungkin ada cadangan selepas ni nak teruskan. So ini peringkat master kan, mungkin nak teruskan peringkat PhD. Okey, cadangan saya memang akan memfokuskan lebih kepada teknikal dalam persembahan Boria. Seperti yang saya jelaskan tadi, kebanyakan pekaji lepas mereka memfokus kepada struktur Boria secara umum ataupun mahu secara terperinci kepada struktur, tapi setiap struktur itu mereka tak memperincikan secara praktikal. Seperti yang saya lakukan kini lah, yang Boria memfokuskan kepada teknikal yang lebih orang kata terperinci. Okay. Jadi seterus untuk research akan datang mungkin saya akan memfokuskan untuk lakonan sketsa Boria, di mana sebenarnya saya nampak peluang yang sangat luas kepada segmen yang pertama, iaitu lakonan sketsa, di mana lakonan sketsa itu sebenarnya mempunyai orang kata kekuatan bagaimana pelakon itu sendiri melakukan improvisasi sepenuhnya tanpa skrip, tanpa mendapatkan latihan yang formal, tapi berjaya menarik perhatian penonton untuk ketawa, menyampaikan mesej, memberi kesedaran dan sebagainya lah. Jadi mungkin selepas ini saya akan memfokuskan kepada segmen yang pertama, iaitu melibatkan lakonan sketsa. Jadi sebenarnya banyak lagi orang kata kajian yang boleh kita lakukan dalam Boria. Dan contohnya dalam pemuzik, bagaimana mereka menyingkirkan pemuzik secara langsung. Okay? Sebab kalau kita tengok sekarang ini, teater tradisional di Malaysia seperti Mak Yong, Mek Bulong, JK, mereka masih mengguna pemuzik secara langsung yang dimainkan secara langsung. Tapi Boria disingkirkan pemuzik secara langsung. Jadi bagaimana mereka mengubah, menyingkirkan dan menggantikan benda yang baru, mungkin kita boleh tahulah kenapa mereka ubah, kenapa mereka, disebab apa mereka berubah. Kita boleh membuat kajian kepada lakonan sketsa maupun kepada pemuzik dalam Boria itu sendiri. Jadi itulah orang kata cadangan saya lah untuk jika ada pengkaji-pengkaji yang akan datang untuk melengkapkan lagi ataupun memperincikan lagi setiap elemen dalam Boria, setiap komponen dalam Boria, untuk memperkayakan lagi teater tradisional di Malaysia, dan untuk dalam masa sama untuk mempromosi dan melestarikan teater tradisional Boria di Malaysia maupun di luar negara. Itulah cadangan saya. Okey, so terima kasih banyak-banyak Cik Rafizal. Kami daripada Pusat Pengajian Seni mengucapkan selamat menguji jaya dalam apa jua yang Cik Rizal lakukan. Semoga apa yang Cik Rizal lakukan nanti berjaya dunia dan akhirat untuk berjasa kepada semua anak bangsa. So terima kasih banyak-banyak. Saya rasa setakat itu dahulu kita punya program untuk hari ini, on Friday. So terima kasih banyak-banyak kerana sudi menerima pelawaan kami tentang untuk berkongsi research yang telah Encik Rafizal lakukan. So akhir kata daripada saya, Assalamualaikum dan selamat pagi. Jaga diri masing-masing. So jaga kesihatan. Baik.
So jangan kepada yang semua yang belum isi sila isi untuk mata CSD, kalau tak nak jangan isi. Okey? Baik. Okay. Assalamualaikum. Selamat pagi. Oh, selamat pagi kan. So sekarang Okay. hujan jadi baik. Bye. Okay, terima kasih.